Assalamualaikum dan salam bahagia bertemu kembali dalam Fokus hari ini edisi Jumaat 19 Februari 2016. Saya Zawazi Yusof. Dan saya Diati Zaidi, Fokus Niaga, Tempatan dan Antarabangsa terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Paparan utama Fokus hari ini 19 Februari 2016. Kerajaan mungkin menimbang pengubahsuaian bajet sekiranya harga minyak jatuh. Penangguhan pengambilan pekerja asing dari semua negara. Senarai Esko Kedah akan hanya diketahui pada 22 Februari ini. Keuntungan sebelum cukai Petronas dagangan berhad bagi tahun keuangan yang berakhir pada 31 Disember 2015 meningkat kepada 1.08 bilion ringgit daripada 709.29 juta ringgit dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya. Perolehan bagaimanapun susut kepada 25.17 bilion ringgit daripada 32.34 bilion ringgit sebelumnya. Demikian menurut syarikat itu dalam satu kenyataan kepada Bursa Malaysia hari ini. Malaysia akan terus berurusan dengan pihak berkepentingan di Perancis serta bekerjasama dengan Indonesia bagi membangkitkan amalan pembangunan lestari dalam industri minyak sawit. Dalam satu kenyataan hari ini, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Malaysia dan Indonesia selaku pengeluar utama minyak sawit akan bekerjasama mengetengahkan pembangunan lestari industri itu yang turut menyumbang kepada ekonomi, pembasmian kemiskinan serta kandungannya yang berkhasiat. Kenyataan itu dikeluarkan selepas Ugah mengadakan pertemuan dengan Duta Perancis ke Malaysia, Christopher Penot hari ini. Ia berikutan kebimbangan Malaysia terhadap cadangan pindaan 361 Undang-Undang Biodiversity yang dikemukakan kepada Senat Perancis pada 21 Januari lalu. Jika diluluskan, pindaan itu akan menyaksikan kenaikan progresif cukai domestik minyak sawit dan minyak isi rong kepada €300 satu tan pada tahun 2017 dan €900 satu tan menjelang 2020. Pada masa ini, 25.3% ladang minyak sawit Malaysia diiktiraf di bawah RSPO, manakala kawasan seluas 111,451 hektar pula di bawah skim MSPO. Ringgit mula menguncup daripada keuntungan semalam sekaligus menamatkan minggu ini pada tahap lebih rendah berbanding sekumpulan mata wang utama lain disebabkan sentimen pasaran yang terjejas akibat kejatuhan harga minyak mentah. Pada jam 5 petang, mata wang tempatan itu diniagakan pada 4.2030 berbanding dolar Amerika yang merekodkan 4.1670 semalam. Pasaran global menerima kesan selepas Arab Saudi menolak mana-mana prospek untuk mengurangkan pengeluaran minyaknya. Akibatnya, harga susut sebanyak 3.5%. Walaupun Malaysia bukan pengeksport minyak utama, berita ini meningkatkan lagi kebimbangan di dalam pasaran. Sementara itu, ringgit ditutup lebih lemah berbanding dolar Singapura pada 2.9893 daripada 2.9675 yang dicatatkan semasa Khamis dan berkurangan berbanding yen kepada 3.7168 daripada 3.6646. Ringgit juga susut berbanding euro pada 4.6662 daripada 4.6387 dan turun berbanding pound British pada 6.0225 daripada 5.9467. Jemaah Pemangku Sultan telah memperkenan senarai baru anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Esko Kedah yang dijadual mengangkat sumpah jawatan itu pada Isnin ini. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashar Muhammad Hanifah hari ini berkata, senarai itu dipersembahkan kepada Jemaah Pemangku Sultan pada Rabu lalu semasa beliau menghadiri mesyuarat ke-240 Majlis Raja-Raja di Kuala Lumpur. Majlis mengangkat sumpah Esko dan pengurniaan tauliah pelantikan itu dijadualkan berlangsung di Balai Penghadapan Istana Anak Bukit di hadapan pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Tan Sri Tunku Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badrisha. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat Sekolah Menengah Agama As-Siddiqiyah di Padang Kerasak Naka yang terbakar Ahad lalu.
Kos pembersihan dilakukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang di kawasan terjejas oleh perlembagaan boksit ditanggung oleh pihak pelombong. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Datuk Muhammad Nur Ibrahim berkata perkara itu telah dipersetujui oleh pihak pelombong pada mesyuarat bersama-sama agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam operasi berkenaan. Untuk Jabatan Bomba sebanyak RM63,470 telah digunakan bagi kerja-kerja pembersihan sepanjang 84 km yang melibatkan 170 anggota berkenaan. Kos ini melibatkan minyak, air, makan minum anggota, peralatan dan sebagainya. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang kepada 73 penerima serta 10 anggota lagi menerima sijil perkhidmatan 30 tahun. Operasi pembersihan kawasan yang terjejas akibat pelembungan boksit bermula 14 Januari hingga 13 Februari lalu, selaras dengan arahan yang dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Turut terlibat dalam operasi itu ialah Majlis Perbandaran Kuantan MPK, Alam Flora Sdn Bhd dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam yang melibatkan kerja-kerja pembersihan papan tanda, papan tunjuk arah, tiang lampu dan termasuk pencucian pembukaan jalan. Secara keseluruhan, operasi pembersihan jalan raya terjejas teruk adalah di Jalan Kuantan Pelabuhan, Jalan Bukit Goh, Jalan Bukit Kuantan, Jalan Sungai Lembing, Jalan Kuantan Bypass, Jalan Gebeng Bypass, Jalan Jerango Jabur dan Jalan Bukit Sagu Cerul. Muhammad Nur berkata berdasarkan laporan yang diterima, operasi pembersihan yang dilakukan itu mendapat penghargaan daripada orang ramai serta pemimpin setempat. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menyasarkan untuk meningkatkan waktu tindak balas kurang daripada tempoh 10 minit kepada 50% bagi panggilan kecemasan yang diterima menjelang 2020. Ketua Pengarahnya Datuk Muhammad Nur Ibrahim berkata tahun lalu sahaja jabatan itu menerima sebanyak 80,183 panggilan kecemasan dengan purata 220 panggilan sehari, 10 panggilan setiap jam dan 1 panggilan setiap 6 minit. Daripada jumlah panggilan itu, sebanyak 45% telah mencapai tempoh waktu tindak balas kurang daripada 10 minit untuk jentera bomba sampai ke lokasi kejadian. Sementara itu, Muhammad Nur berkata nilai harta benda yang musnah dalam kebakaran meningkat sebanyak 57% daripada RM2.4 bilion sepanjang 2014 kepada RM4.4 bilion pada tahun 2015. Katanya bilangan kematian akibat kebakaran turut meningkat daripada 135 orang pada tahun 2014 kepada 153 orang pada tahun 2015.